Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kada sallahu sirrah. Disambung daripada matan dulu. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal warid anta tatlubuhu minhu wa aynama huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Ini masalah warid ya, yang dibahas itulah kedatangan anwar dalam kalbi insan tadi. Sama ada warid dalam bentuk intibah, iqbal ataupun al-wisal. Dan warid benda yang datang dalam kalbi insan, sama ada ilham ni, pembukaan futuhat atau mimpi dan sebagainya. Maka sayangnya bagi hamba itu membanyakkan daripada segala wirid sebelum faut. Apa fautnya? Mana luput ya, tempat sana yaumul jaza, adapun dunia ni tempat beramal. Ya, warid Tuhan balas, wirid atas dunia je, atas di akhirat tak ada wirid lagi dah, dalam kubur pun tak ada wirid. Kesempatan di sini tu. Sebab tu perbanyakkan segala wirid, mana amalan yang tetap, yang dibai'ah, diambil daripada guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW dengan kaifiat aturan yang telah diberi. Itu dipanggil wirid khas. Sebab man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Orang yang kebiasaan tak ada wirid, dia payah dapat warid. Dan warid bila tak dapat, maka hati dia akan menjadi masalah. Dia kurang kurang tangkapan, kurang tawajuh kepada Ta'ala bila tidak ada warid. Warid itu futuhat, anwar ya. Bila kita wirid tak ada warid, kena cek balik ya. Sebab warid itu penting, dia memindahkan satu keadaan kepada satu keadaan ya. Tu. Dan warid yang besar, dia melepaskan kalbi kita. Allah Ta'ala lepaskan melalui warid tadi, kalbi dia boleh terikat dengan makhluk. Arda alaikal warid liyatasallamak ya, min yadil aghyar wa yuharrik min rikil asar. Atas cempakkan warid supaya dia pegang hati kita, dia pegang makhluk tu, dilepaskan. Bila kalbi terlepas daripada ikatan daripada makhluk, mudahlah dia berjalan kepada Allah. Baru dia salik suluk itu berjalan betul. Tapi macam mana kita nak berjalan kalau kalbi kita ditambat ya? Kita tambat kaki tangan orang suruh dia jalan, mana boleh jalan kan? Dia kena ikat. Itulah yang berjalan, bukan jasad. Sangkar kita ni baling dalam liang lahat itu tuan ni. Sangkarnya manusia ni tertipu, cantik dia, comel dia, semua jadi bangkai gitu. Semua dimandi siap, baling dalam liang lahat. Yang ada harga tu hakikatul insan, hakikat diri kita. Ar-ruh yang dipanggil sir ya, dan sebagainya, dipanggil latifatul rabbaniyah nuraniyah ya. Tu. Itu latifatul rabbaniyah yang nuraniyah, dialah yang layak mengenal akan Tuhan. Maka dia nak, kita nak pimpin satu martabat, satu alam ke satu alam. Jangan dia tak lepas alam mulki ya. Kalau tak lepas alam mulki, maka wali-wali pandang kita macam katak bawah tempurung. Tak lepas-lepas duduk sini. Kenal yang ni, kena lepas jasad di sini. Adapun rohani lompat ke atas alamil malakut, alamil jabarut, untuk menerima sinaran makrifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dikena riadah. Maka di antara pecaman warid itu sampai tak dizikir. Kalau tak sampai, bermakna hati kita berkarat. Zikir-zikir warid tak sampai. Ibarat cermin, pancaran nur itu tak ada, gelap kan. Dia kena buat kerja, lap di balik, pum, baru dia masuk. Itulah kalbi insan, dia mesti ada warid kan. Bukan kita minta warid, tapi warid sebagai tanda perjalanan itu sedang berlaku. Bila tak ada warid, mana perjalanan tidak berlaku ya. Rasulullah bila berjalan, warid sampai tak? Pembukaan ada, Islam Mi'raj satu-satu dia tayang, satu-satu sampai last kali liqa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi kalau tak ada, mana tak berjalan. Sedangkan kita nak berjalan sayr ilallah. Habis. Maka oleh kerana itu kena banyakkan wirid. Sebab biasanya bila kita sental dengan wirid, dengan zikir, dia akan terbuka. Lepas tu dalam sudut dia cepat terbuka. Sebab apa? Cara kafiat dia susun, cara adab dia menggosok, mengkilatkan kalbi roh dia tadi tu, sebab dia terbuka cepat ya, berbanding dengan kita kat rumah. Kalau dalam sudut dia tarik 70,000 sehari, main-main aja. Kalau kat rumah boleh menang ribu dah tu. Waktu tengok cerita keling pula, habis jadi keling tu. Habis nur pun atas sikit dah bomba habis, lingkup terokop habis ya. Tu mata pula tak terkawal ya, kerana pendengaran tak terkawal. Jadi mana zikir kita bawa tu, dia punya power dia tak kuat
yang memukul pula hijab banyak, jadi habis tenggelam, rohani kita tenggelam. Dia lemas dengan akwan, dia tak lepas, dia tak khuruj. Bala anta ma'al akwan malam tu syait al-mukawin, kamu ditambat oleh makhluk kalbi kamu tu selama kamu tidak musyahadah akan Allah Ta'ala. Ini dari antara nur musyahadah di mana pancaran warid yang sampai. Batu warid penting, yang kita akan zikir dia tak ada warid dah, bukan masalah tu. Bukan kita zikir nak warid, bahkan warid tu tak boleh dicita dengan orang. Warid sebagai tanda, alamat mana amal terkesan. Kalau tak ada warid menandakan amal tu kena semak balik lah. Amal tu mungkin tak tepat panggil. Sebab mesti ada rasa kan? Mesti ada rasa dia. Habis. Maka sebagiannya bagi hamba itu membanyakkan segala wirid dia sebelum faut, sebelum luput, sebelum mati. Kerana tiada diperolehi ganti barang yang luput daripadanya. Makna kita nak ganti, tak ada riba, umur kita riba sentan. Amal tu boleh diqada, tapi wa huququl awqat la yumkin qada'u. Hak waktu tu tak ada. Sebab dalam hak waktu tu dia kena berlaku pentajalian, sentiasa boleh menuntut. Tapi bila kita tak dapat, rugi. Tiap-tiap nafas dia dua hukum, tiap-tiap waktu. Ittisal atau infisal. Ittisal, roh dia makin dekat. Infisal, roh dia makin terjauh. Sebab dia kena pantau. Dia kena buat ukuf zamani, kata Imam Al-Qutubul Kabir As-Sayyid Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu. Ukuf qalbi. Kawan-kawan dia buat ukuf zamani. Tiap-tiap masa dia kena cek balik. Lataif dia gerak tak? Lataif dia ada pancaran nur tak? Ataupun dia gelap. Kena cek. Pada tak cek, habislah lama kematu. Dan warid setengah daripada dia. Kerana tiada diperolehi ganti ni, wirid ni. Dan kedua, bahawasanya wirid itu iaitulah hak Allah Ta'ala daripada mana tuntutan Tuhan kepada kita supaya kita memenuhkan masa dengan dia. Dan warid itu iaitulah bahagianmu daripadanya. Dan warid bukan wirid tu, ni banyak silap ni. Itu dia antara wirid-warid bertukar-tukar ni. Yang kedua ni berwarid. Adapun warid iaitu bahagianmu daripadanya. Adapun wirid yang dituntut. Fafirru ilallah, berjalanlah kamu kepada Allah. Itu tuntutan Quran. Berjalan dengan apa? Dengan ibadat. Apa ibadat tu? Wirid. Dan berdirimu daripada segala haknya atasmu terlebih baik daripada terlebih patut dengan ubudiyah daripada menuntut segala bahagianmu dan berdirimu sertanya. Maknanya kita menunaikan hak kita dengan Tuhan, itu yang dituntut. Daripada kita buat, kita nakkan hak kita. Hak kita nak cari warid, nak tengok warid macam mana. Kalau dia buat ibadat tujuan warid itu salah. Tapi kalau dia beribadat, warid sebagai satu pedoman saja, alat percaman. Adakah zikir jalan itu lain. Dalam perjalanan dia ada makam. Maka ada dua perkara itu. Satu, silap salah. Kalau tak kena dia salah. Kalau dia beramal untuk makam, salah. Tapi kalau dia beramal dan maka digunakan maqamat sebagai untuk mengesan pencapaian, itu tak apa. Sebab bila zikir kena, dia akan ternaik, keadaan rohani dia akan naik. Dia akan dapat cam. Bila naik dia wajib syukur dan memandang itu kurnia Tuhan. Jangan dia naik, dia bangga pula, terbalik lagi. Maka apabila telah tetap perbezaan wirid atas warid dengan iktibar hamba itu, maka adalah hinakan dia itu daripada kesudahan jahil. Kalau dia dah tahu dah apa peranan sebenar wirid dan warid ni, dia faham, tiba-tiba dia tidak menumpukan wirid dia betul, tak adalah orang tu makin orang tu kesudah jahil, maknanya ajhal. Orang yang paling jahil mana orang yang tidak menyelesaikan wirid yang telah diterima tadi. Habis, maka hendaklah pergi olehmu akan dirimu dengan berbanyak-banyak mengerjakan amal bagi Tuhanmu, dan bahawasanya berdiri pada taat dan muamalah dengan syarat adab nasaya, tiadalah terhijab yang gaib daripadanya. Bila betul-betul dia mendirikan hak dalam ibadat dan muamalah batin dia dengan Tuhan, serta adab-adab yang telah disusun oleh masyayikh, oleh arifin, nasaya tiada terhijab, memang terbuka sebab dalam seluruhnya terbuka. Sebab apa? Adab dia ketat kan? Kita bila produk tu dia punya syarat dia semua ketat, memang produk tu mahal lah. Produk yang dikawal rapi kan? Memang mahal. Dia produk buat lebih kurang belakang rumah itu murah ke dia.
Ya, bila kawalan rapi, maka dia punya mutu dia tinggi. Tapi kalau kurang kawalan, maka sebaliknya lah, dia tak tinggi sangat. Ya. Sebab itu kalau anak kita sekolah duduk di rumah dengan anak kita sekolah duduk di asrama, pencapaian mana agak lebih? Dua asrama ke kat rumah. Kat rumah dia balik-balik main bola. Yang dua asrama semua dia kena pantau, kan? Ni kena buat malam, kena bangun tahajud. Ini pula kena menghafal gini-gini. Kalau tuition penuh. Memang pencapaian dia lebih hebat daripada yang duduk rumah. Sebab yang dikawal, begitulah rohani kita kawal dia akan dapat keistimewaan. Tapi kalau kita biarkan dia hanyut, buat ibadat orang tak buat, tapi tak ada apa, kosongnya. Ya, ibadat dibuat tu kosong. Sebab apa? Isi dalam tidak diberikan perhatian, kualiti tidak dijaga, itu maksudnya. Habis. Sebab sekolah yang ada peksa dengan sekolah tak ada peksa, mana agak-agak ni yang lebih elok? Di sekolah mata pelajaran sama, guru sama, semua sama. Tapi sekolah ni ada peksa, ada peperiksaan. Sekolah yang tak ada peksa, belajar je. Tu kurang lah sikit. Sebab periksa tu bukan nak tengok siapa pandai siapa bodoh, nak tahu pencapaian. Bila kita periksa, tahulah kadang-kadang dia rasa dia hebat. Bila periksa, sangkut. Mana pencapaian dia akan dapat kesan bila dia ada perperiksaan. Begitulah antara ikat, kalau nak Syaban, dia ada bacaan warid tu dibaca. Baru kita tahu pencapaian dia. Bukan kita nakkan makam, tapi nak tahu pencapaian. Bimbang yang kita takut, kita rasa dah macam hebat, rupanya cek, jauh lagi. Kita perasaan-perasaan dah tinggi, rupanya apa? Jauh lagi. Ya. Tak berjejak pun ada, macam-macam. Sebab tu penting kepada pemantauan rohani lagi. Dan hanya terhijab segala yang gaib itu, wujud segala yang aib tu dia. Bila ada aibul qalbi, uyubul qalbi, confirm rohani dia akan terhijab daripada tembus kepada alam yang di atas, ya, alamul ghaib, daripada alam malakut, alamil jabarut, tempat bernikmat dengan Tuhan tu akan terhijab. Dengan sebab apa? Aibul qalbi dia. Penyakit dalam riya, ujub, sum'at, takabur, makir dekat 800 tuan. Tu. Maka nak dapat dia tuan, kena bersihkanlah. Dia jejak dia mahkam musyahadah selesai. Ya. Itu kaedah besar kan. Fama damal abdu lam yushahid awsaf rabbi ala azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kulliyan. Itu kaedah besar tuan. Selama mana hamba tidak dibukakan musyahadah qalbi dengan ta'ala, faham? Ya, maka tak mungkin dia boleh keluar daripada kekangan nafsu jahat dia. Khurujan kulliyan, sebagai keluar secara total dia tak boleh keluar. Mana dia masih terhijab. Sebab bila bakaran nur musyahadah sab ya Tuhan bagi dia, hilang lain dan yang ada dia je. Kalbi tu memandang hanya dia, lain habis. Ya. Itu dia panggil bahawa dia nak bersairu fillahi la yakun illa ba'dan fana. Berjalan ke Tuhan takkan mudah melainkan di fana. Dan fana satu daripada jazbah tarikan kepada Ta'ala. Tarik ya kalbi dia, dipancarkan nur bahawa dia berjalan. Habis. Banyak kejur nak buat ini. Dan hanya saja terhijab segala yang gaib, tak terbuka lagi. Sebab apa? Wujudul aib, ada segala aib. Ada kekotoran banyak lagi dalam kalbi yang perlu dibersihkan. Dan bersuci daripada segala yang aib itu, dibuka bagimu pintu segala gaib. Suci kan dia? Kita sucikan dia. Farrik galbak minal aghyar. Jawab dia yamla bil ma'arif wal asrar. Tu jawab dia. Farrik galbak, kosongkan kalbi kamu daripada makhluk. Cuci dia. Kita buat dia kerja tu, yamla bil ma'arif. Tuan penuhkan dengan ma'rifat wal asrar, sir rahsia, ya, alam-alam yang tinggi akan dibuka. Sebab apa? Dia sudah bersih. Dia akan dapat faid, limpahan, tuangan, madat daripada Ta'ala. Bekas kalau bersih layak kita tuang, layak. Cawan bersih layak kita tuang. 1001 jenis air boleh tuang. Pinggan kita boleh buat macam-macam jenis makanan. Mangkuk macam-macam. Lauk boleh bubur dalam tu. Syarat satu je, bersih. Ya. Bila dibersihkan qalbi insan tadi, batin hati dia, maka situ dipancarkan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahawa dia boleh berjalan betul ke hadrat Tuhannya. Kalau tidak, dia tersangkut lagi tuan-tuan. Bahkan ada kita apa? Fa iza kamulat tathhirur ruh. Apabila sempurna la tathhirur ruh, penyucian rohani tadi, minal aghyar, daripada makhluk, jawab dia apa? Washtarakat alaiha syumusul anwar, dan memancarlah cahaya nur dalam dia, jawab dia kusyifat. Confirm, dibukakan, dikasyafkan. Asrarizat wa anwarus sifat. Asrar zat dan nur sifat akan dibuka. Maka fagharakat,
karamlah ia fi bahri tauhid, karamlah ia dalam lautan tauhidul khas, ya, yang mana allazi takalla, ya, anhu al ibarah, lemah lisan kita nak buat ibarat. Mana benda yang ditangkap menjadi zauq azwaq, lisan tak boleh nak olahan, ya, wala talhaqu, dan tidak boleh ilhaq isyarat dengan al isyarah. Itu dia panggil wahwa tauhidul khas. Yang kita bincang ni tauhid khas. Sifat 20 tu tauhid am untuk membina akidah. Yang ni nak membina mukasyafah. Ilmu tasawuf ialah tauhid menuju mukasyafah, pembukaan antara dengan Tuhan. Adapun ilmu akidah tauhid yang am tu, itu untuk membina rangkaian akidah, tambatan supaya akidah kita sah. Sekadar tu je lah. Kena pergi depan lagi, baru dia akan sampai ke hadirat Tuhan, ya. Habis tu. Mana tadi? Dan hanya senyap terhijab situ. Baik, bagus. Dan hanya senyap terhijab segala yang gaib, itu wujud segala aib, dan bersuci daripada segala aib itu dibukakan bagi segala gaib. Dan jangan engkau jadikan daripada orang yang menuntut Allah kerana diri. Jaga tu. Jangan kita menuntut jalan Tuhan tapi untuk diri kita nak dapat benda pelik, jangan. Ya, maka yang demikian itu hal segala orang yang jahil, yang tiada faham mereka itu kepada Allah Ta'ala, dan tiada berhadap mereka itu akan kurnia dari Tuhan. Ya, kalau dia betul niat dia bulat terus, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu slogan besar. Dan satu lagi kata Syekh Abu Talib Al-Maki radhiyallahu an. Syekh. Ya. Belum. Syekh belum. Gimana? Dan kata Syekh Abu Talib Al-Maki radhiyallahu an, bermula menetapi segala wirid daripada perangai segala orang yang mukmin, ya, dan jalan segala orang yang abid, dan dia itulah menambahi iman dan alamatul yakin, ya, menetapkan segala wirid. Mana wirid-wirid yang diambil dia talaki daripada mursyid, dia tetap istiqamah. Itu semua tanda elok keimanan dia, perangai mukmin yang baik, dan jalan abid, dan menambah iman dan alamatul yakin, ya. Dan kata si Imam Junaid radhiyallahu anhu, Raisul Muhaqqiqin, kata Imam Junaid, kata si Junaid radhiyallahu anhu apa? Bermula ibadat atas segala orang yang arif itu terlebih baik daripada mahkota di atas kepala segala raja. Bermula ibadat, ya, atas segala orang yang arif, bukan barang yang orang yang arif. Mana orang yang arif punya ibadat itu harga terlebih baik daripada mahkota di atas kepala segala raja-raja. Memanglah jauh kan. Ibadat mana nak boleh banding dengan dunia kan, benda besar. Dan sebenarnya telah dilihat Syekh Junaid dalam tangannya tasbih. Syekh Junaid kat tangan dia ada pegang tasbih dan, ya, maka dikata orang baginya, engkau serta mulia, mana makamu wali besar dah, menjadikan dalam tanganmu mu pegang tasbih lagi, ya. Maka katanya, jalan sampai kami dengan dia kepada Allah, maka tiadalah kami tinggal akan dia selama-lamanya. Aku sampai Tuhan dengan apa? Dengan ni benda ni, tarik zikir. Ya, takkan aku nak buang ni. Jadi aku pegang dia sampai lama, sebab aku sampai usul ilallah, kan? Dengan tasbih tadi aku zikir. Ada kita kata mengenal Tuhan dalam tasbih. Wah, macam-macam dibuat gambar tasbih. Maknanya apa? Mengenal Tuhan dengan jalan riyadah dan mujahadah. Maka dia menjadi sebab aku sampai, takkan aku nak buang ni. Itu cari Imam Junaid. Ada setengah tarekat pula bila dah naik atas tak pegang langsung tasbih. Macam-macam itu no comment. Masing-masing pun dia jalan. Kalau pergi Babu Salam lah tuan-tuan, jadi Babu Salam dia pun naik haripah ke atas, tasbih tak pernah pegang. Dia duduk. Ya, untuk masing-masing itu no comment. Tapi kalau Syekh Junaid pula
Kenapa orang tanya, awak dah tinggi makan pegang lagi tasbih? Dia kata, dengan sebab tasbih aku sampai, baru nak buang. Ya, maksud dia apa? Gitulah. Habis. Dan satu lagi adalah ia masuk pada tiap-tiap hari dalam kedainya si Jonet. Mana di syariat dia berniaga. Ada apa? Dia kata, wah, awak dah tinggi makan menjaga ambil asbab tak? Makan asbab dengan tajrid tak ada masalah. Yang penting dalam jaga. Ya, kalau dituntut iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab, itu dia panggil apa dulu? Minasyahwatil khafiyah. Ya, wa iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab. Ya, itu dia panggil minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatil bid'ah, itu inkhitat minal himmatil aliyah. Dah lepas dulu kan. Kamu nak makam tajrid, nak menuduh dia hebat, nampak ya rohani tinggi, sedangkan tuan letak dia makam tak asbab, itu dipanggil syahwat yang tersembunyi. Sebab apa? Ada iradah dia. Sebaliknya pula, dia dah naik ke makam tinggi, dia nak pergi asbab, itu jatuh daripada makam tinggi ke bawah. Jadi maksud dia apa? Taslim, serah ke tuan. Di mana tuan letak tak apa, yang penting kalbi kita jaga dengan dia. Itu maksud dia ya. Sebab tu Imam Junaid tengok sini, dia asbab mana dia berniaga ni, dan adalah masuk ia tiap-tiap hari dalam kedai. Bermakna Imam Junaid wali besar ni dia berniaga, dan dijatuhkan tirai. Dia masuk kedai, dia pun tutup tirai dia, dan sembahyang ia 400 rakaat. Kita tutup je kira, kira duit 400,000. Imam Junaid tak, dia tutup je tirai dia, ambil asbab, dia menghadap kiblat, dia bersembahyang 400 rakaat. Ya. Kemudian maka kembali ia ke rumah ni. Betul, dia balik rumah. Mana kalau dia datang mau nak belikan, bayar lebih kurang je. Ya. Setengah-setengah guru tengok tempat meja tu Quran ada. Ya, setengah wali. Dia berniaga letak Quran, dia baca Quran. Orang datang kan berhenti kejap, ya jual betul sambung balik baca. Ini antara meja dia apa? Majalah kartun. Walau tak majalah kartun. Kalau petani lagi hebat ni. Masa saya belajar di petani tu, dahsyat kan. Pergi kedai teh, kedai kampung ni lah, kedai teh kan. Tengok kitab tebal-tebal. Kita pun dekat-dekat Kuwait tu kau. Alamak, kita Arab kan. Tokek kedai, kita Arab aja kan. Dahsyat tu. Ke Arab tak ada baris tu. Ya. Kita bagi terjongkang tu boleh baca. Ya, kita tanya, "Pak cik mengaji mana nak?" Amo ngaji pondok tu kata. Lama ngaji? Sebentar je. Dia kata sebentar je. Berapa tahun? 15 tahun je. 15 tahun sebentar. Kita nak habis 10 tahun mengengkit. Dia 15 tahun tu sebentar je, 15 tahun je dia kata. Allah. Tokek kedai kopi kita. Itu hebat. Tempat nama Fatani. Tempat orang Fatanah, cegedik-cegedik ulama banyak sana sana. Habis ya. Habis dan telah maknanya dilihat orang akan di dalam tidur ni daripada sunat dan daripada matinya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi Allahumma ighfir lana ya Rabbana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya karim.